Okey, apakah yang antara yang paling indah dalam hidup? Nikah cuma seorang. Menikah lah maksudnya. Okey. Kena mention yang tu, yang belakang tu. Ada perasanan ke? Tak, jangan. Ya, jadi ramai yang nak menikah tapi diuji dengan penangguhan majlis ya. Jadi ramai yang memberontak sebab tak sabar pada rancang, tapi inilah ujian namanya. Dan alhamdulillah dibenarkan dengan syarat tertentu. Kita nak bersama nak berbicara tentang urusan nikah sepanjang PKPP. Sepanjang tempoh pemulihan ni ada ruang dan cahaya untuk menyatukan dua jiwa yang bercinta. Betul. Kalau sebelum ini mungkin nikah secara alam maya, sidang video, tetapi disebabkan PKPP ni dah bolehlah menikah secara berdepan-depan. Okey. Kita bersama dengan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail. Ya. Kebetulan setiap kali jumpa mesti berwarna biru. Warna kegemaran mungkin. Lambang cinta berpadu. Jadi sebelum tu Tuan Haji kita komen sikit ramai yang diuji kan. Dah rancang walimah, dah rancang pelbagai untuk mendirikan rumah tangga, mendirikan masjid, tapi diuji lama 2-3 bulan juga. Jadi macam mana melihat kesabaran mereka dalam mendirikan rumah tangga ni? Ya. Okey, terima kasih. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada yang boleh bersabar. Itu yang pertama. Sebab kepada mereka yang telah pun merancang, yang telah pun menempah wedding planner, yang telah pun mungkin mengeluarkan deposit, yang telah pun menempah goodies-goodies ataupun saya dimaklumkan bahawa ada yang memberikan sedekah goodie-goodie itu apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, dan setelah itu beberapa PKP, dan bila masuk ke Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, kita telah pun mula mengendurkan untuk memberikan nikah secara fizikal. Dan insyaAllah selepas ini, iaitu selepas Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan di wilayah-wilayah Persekutuan, insyaAllah kita mudahkan lagi, tetapi masih lagi perlu mematuhi SOP-nya. Bagaimana dari segi calon-calon yang ingin bernikah itu? Tuan Haji melihat bagaimana? Adakah berlaku pertambahan ke ataupun bagaimana Tuan Haji? Bila kita melihat kepada ni, saya lihat ada yang lebih seronok nikah ketika PKP dan ketika PKPB dan PKPP ni kerana lebih menjimatkan. Itu yang pertama. Ada tetamu 20 orang ya. Dia gini, kalau di tempat kami tidak melebihi 8 orang kalau nikah tu, dan tak perlu buat kenduri kahwin. Okey, hanya bayar imam juru nikah saja. Dan mungkin kalau perlu yang paling mudahnya ialah bila nikah lepas tu terpulang pada mereka nak buat kenduri ataupun tidak. Sebab ada ramai yang kata boleh tak. Saya kata tak ada masalah. Sebab sekarang ni yang paling mudahnya ialah mereka hanya perlu dalam tempoh bulan 6 ni, mereka hanya perlu menjalani ujian pemahaman secara dalam talian. Mudah sangat. 25 soalan 15 minit. Saya ingat kalau berdua jawab pun saya ingat 10 minit boleh. Nak ceritakan bahawa kita memberi kemudahan kepada mereka yang ingin berkahwin, tetapi kita juga mengharapkan mereka ni perlulah bersedia daripada sudut fizikal, mental dan spiritual, dan juga duit lah. Sebab selepas ini mereka kena menanggung seorang isteri dan kena mungkin sekat rumah, keperluan-keperluan yang lain. Okey. Jadi yang sedang dalam rancang untuk berkahwin, kerana tak ada khusus kan belum lagi. Jadi macam mana tu? Jadi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan di wilayah Persekutuan, sebab dia berbeza antara negeri yang lain. Kita cerita tentang 3 wilayah di bawah area saya. Pertama ialah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Kuala Labuan. Bulan 6 ini sehingga akhir bulan kita hanya laksanakan ujian pemahaman secara dalam talian disebut tadi, dan soalan itu berbentuk kepada bagaimana kita nak memahamkan. Contoh semua di bawah ini adalah tanggungjawab suami kecuali bermaksud ada 3 tu ada tanggungjawab suami, 1 je. Nampak tak? Maknanya benda ni seolah-olah memberikan ilmu kepada dia. Kecuali lah kalau langsung dia tak tahu langsung. Tapi ada juga sebenarnya bila kita tengok dia punya, ada jugalah kalau dalam 8, 2 tu kena repeat lah. Maksudnya adalah persen-persen yang mereka ni mungkin tak ada ni langsung, tapi kita berikan mereka peluang untuk membaca dan mereka melalui. Jadi segi trend peningkatan pendaftaran macam mana? Meningkat ke macam mana? Kalau kita ikut trendnya selepas Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan ni naik.
Naik. Ini naik. Jadi kita lihat bahawa mereka yang menunggu-nunggu ni sebenarnya bukan tak sabarlah, tetapi mungkin belah perempuan dah mendesak untuk menikah cepat ya. Sebab sekarang ni mereka dah boleh jumpa. Yalah, boleh berbincang. Jadi kita cuba elakkanlah. Kalau dah cukup, apa salahnya kan? Ya. Maknanya kalau dah cukup syarat dia, mungkin daripada sudut ekonomi dia. Betul. Yang kedua daripada sudut mereka ni ialah ada kesihatan fizikal, lepas tu keturunan yang baik, dan mereka ni paling kurang pun sembahyang jaga, maknanya taat kepada agama. Ya. Kalau ikutkan benda baik ni Betul. jangan kita lengah-lengahkan kan, kena Betul. percepatkan. Betul. Ya, lebih lagi sekarang ni PKPP jimat kan. Ya mungkin sekarang ini calon-calonnya di mana mereka sedang melihat sekarang ini rasa macam terfikir, mungkin mereka terfikir rasanya macam naklah bernikah waktu PKPP ni sebelum bulan Ogos nanti. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah mungkin syaratnya, prosedur sebab kita tahu bahawa kalau nak kahwin ni kena ikut juga rukun nikah, kena tahu juga syarat-syaratnya, wali dan sebagainya. Kita mempermudahkan tanpa mengabaikan apa-apa yang penting. Setuju sangat. Maknanya kita mempermudahkan tapi tidak mengabaikan disebut sebagai kriteria kita penting. Yang paling penting kita kena ingat bahawa hendaklah kamu nikahi seorang perempuan yang kamu sukai. Okey. Maknanya 2, 3 atau 4, dan kira-kira kamu takut berlaku adil, cukuplah 1. Bermaksud 1 dulu. Okey. 1 dulu. Itu yang pertama. Yang kedua perlu yang lelaki lah, sebab yang perempuan ni ditanggung. Yang lelaki perlulah mempunyai kemampuan daripada sudut ekonomi. Itu yang paling penting. Yang kedua daripada sudut yang kedua ialah dia perlu menjaga integriti dia sebagai seorang Islam, sebab dia kena jaga isteri dia kena didik isteri dia ataupun sebagainya. Dan kalau boleh dia pilihlah dalam keadaan sekarang isteri yang mungkin bekerja, yang mungkin boleh membantu. Tapi dalam konsep kewajipan suami, tetapi dalam konteks kehidupan sekarang ni, kadang-kadang suami perlukan isteri untuk membantu dia sedikit-sedikit. Ini nak ceritakan bahawa yang ketiganya mereka perlu memohon secara online. Dalam sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia, SPPIM, online sahaja. Maknanya www.sppim.gov.my. Yang ini kita gunakan dan mereka isi semua keperluan dan sertakan semua dokumen. Dokumen ni penting. Yang paling penting ialah salinan kad pengenalan lah. Dia bermastautin. Kalau dia duduk kat negeri lain, nak mohon kat wilayah tak boleh. Dia kena duduk di wilayah bermastautin baru boleh. Dan juga dokumen-dokumen sokongan yang ni semua dalam SPPIM kita. Simple. Ya. Jadi macam mana kesibukan jurunikah di bawah Jawi? Okey. Jadi sekarang ni kalau di Jawi kita mensyaratkan pernikahan secara fizikal ni di 2 tempat sahaja. Okey. Maksudnya di pejabat kita ataupun di rumah pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Kalau di pejabat macam mana dia punya? Maknanya di pejabat, kami di pejabat pun ada tempat Ruang. untuk nikah. Okey. Ada ruang untuk nikah nanti. Tapi kalau datang tu berapa jumlah yang dibenarkan? Kita hanya benarkan setakat ini tidak melebihi 8 orang. Sebab kalau petang Jumaat, kalau tengok trend nikah kat pejabat kami ini, petang Jumaat je ramai. Berapa lebih kurang jumlah pasangan? Kadang-kadang lebih daripada 7 atau 8 pasang. Sebab tu dia kena menunggu. Kalau ramai sangat kat kawasan tu, tidak melebihi 8 orang, kita minta mereka tunggu di bawah sebab perlu ada penjarakan sosial. Kena pre-book ke tak ya? Ya? Kena booking? Kena booking. Sebab imam jurunikah kena booking. Okey, baik Tuan Haji. Tadi Fitri sentuh berkenaan dengan jurunikah ni ataupun Tok Adi lah kan. Betul. Kita tahu bahawa kalau nak nikah, ini pengalaman kami berdua, Tuan Haji juga nak nikah, aku terima nikahnya kena salam. Aku terima nikahnya dan sekarang ni SOP, tak boleh pegang tangan, tak boleh bersalam. Jadi bagaimana Tuan Haji? Sebenarnya pegang salam ni bukanlah syarat sah nikah. Ya. Rukun nikah ada 5 aja. Calon lelaki, calon perempuan, wali, saksi, ijab dan qabul. Dan salam ni sebenarnya satu kaedah bagi memudahkan lelaki itu bila goyang sikit je dia jawab. Nampak tak? Isyarat. Tak adalah isyarat dah. Tak adalah maknanya. Kalau nikah secara online, kita lihat yang paling penting ialah jelas, terang dan nyata. Maknanya gunakan sistem yang jelas dan nyata. Dan kalau ini juga biasanya kita ada rehearsal. Kita tak boleh datang-datang je. Aku nikahkan ni kau. Memang saya risau fail lah.
Waktu kena ada sesi latihan, barulah benda tu lancar dan saya rasa lelaki yang hebat, lelaki yang gentleman, dia tak nak 2-3 kali. Betul tak? Dia nak sekali je terus. Saya rasa you all berdua pun sekali je kot. Sekali, alhamdulillah sekali. Sekali waktu nikah isteri yang pertama lah. Macam kali bagi signal ini risau. Itu je sekali apa nasihat kepada bakal pengantin, kepada ibu bapa supaya bersabar dan kita bertenang dalam tempoh ujian ini. Okey. Pertamanya kita nasihatkan kepada anak-anak yang nak berkahwin, berundinglah dengan ibu dan bapa. Itu paling penting. Kadang-kadang ada anak yang masih muda tetapi dia berhasrat nak kahwin kerana apa? Sekarang ni mudahlah ya. Mudah nak kahwin sebab tak banyak belanja. Itu betul, tetapi kena ambil kira selepas itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perlu dibincangkan betul-betul tentang kemampuan. Bukan kerana PKPP ni kita nak bernikah mudah, tetapi kita kena ambil kira lanjutan di situ. Sebab perkahwinan ni 1+1, jawapannya tidak 2. Kalau berkahwin, betul? Kadang-kadang mungkin Fitri berapa? 1+1 berapa sekarang ni? Rahsia. Okey, maksud saya adalah kadang-kadang 1+1 jawapannya kadang 8. Sebab apa dia dapat anak 6? Semua ada tanggungjawab. Cost of living sekarang tinggi. Dan yang ketiga, perlu difikirkan bahawa kita jangan membazir lah. Maknanya awlim wala bisatin. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Seekor kambing pun sekarang 7-800, betul? Ya. Jadi buat yang simple sebab sekarang kahwin orang nak tahu mudah aja, dah post dalam Facebook seluruh dunia tahu. Kita cuma nak isytiharkan perkahwinan itu. Tapi kalau mampu buat kenduri kemudian. Dan yang kelimanya kena ingat bahawa perkahwinannya bukan perkara yang mudah. Kena ingat, saya sebut. Kalau nak bahagia terus mencintai, keep loving. Kalau nak bahagia terus menghargai, terus memahami, keep understanding. Kalau nak bahagia terus memberi, keep giving. Kalau nak bahagia terus untuk kita berkongsi, keep sharing. Sharing is loving. Setuju tak? Isteri sanggup berkongsi kepayahan kita kerana mencintai kita. Dan yang paling penting ialah terus memaafi, keep forgiving. Sebab benda kecil sekarang pun kadang-kadang boleh bergaduh. Jadi buat persiapan kepada ibu dan bapa, beri peluang kepada anak-anak untuk melaksanakan nikah kalau mereka memang telah pun bersedia, dan kepada kita doakan agar mereka bahagia til jannah. InsyaAllah. Itu dia, til jannah. Til jannah, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, berkongsi tentang urusan nikah sepanjang PKPP. Moga-moga dipermudah, tambah umat Islam mendirikan masjid dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Jangan fikir waktu sekarang ni saja nak nikah, kita kena fikir untuk masa hadapan di kemudian hari. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Kalau sekarang ni kita menyentuh berkenaan dengan nikah waktu PKPP, selepas ini Fetri dan juga Sofia akan merungkai kan. Tajuknya adalah cadangan SOP kebiasaan baru majlis perkahwinan dan nikah. Lepas tu nak buat majlis pula bagaimana? Harus dicadangkan apa yang perlu kita patuhi ya. Mungkin dalam doa kita tadi ada sanitizer ke, ada mask ke. Okey, baik. Berita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.